Minat pelabur runcit terhadap saham di Bursa Malaysia, kalau kita melihat trendnya semakin lama semakin meningkat. Saya ingin kongsikan di mana setakat 14 Ogos yang lalu mencecah 9.98 bilion, iaitu 4 kali ganda berbanding tahun sebelumnya, itu tahun 2019. Jadi hari ini kita nak berbicara mengenai trend ini, bagaimana peningkatan ini boleh berlaku, dan juga yang paling penting ialah bila semakin ramai yang mula minat kepada pelaburan dan juga perdagangan ini, bagaimana untuk kita mematuhi syariahnya. Jadi hari ini saya bersama dengan dua tetamu di studio. Saya bersama dengan Tuan Wafi Azian, pakar teknikal analisis keuangan, dan juga Tuan Ahmad Farizul Babu, penganalisis keuangan komoditi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang menarik hari ini mengenai pelaburan dan dagangan patuh syariah. Tapi mukadimahnya mungkin kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan patuh syariah. Tuan Farizul. Okey, kalau kita lihat, bismillahirrahmanirrahim, kalau kita lihat dari sudut satu-satu pelaburan ni, of course bila kita nak melabur ni, kita nak mendapatkan keuntungan. Tetapi bagi seorang Muslim, menjadi satu tanggungjawab untuk kita tahu satu-satu pelaburan tu sama ada ianya patuh syariah ataupun tidak. So, kepatuhan syariah ini sebenarnya kita telah ada satu badan yang bernama Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang telah menetapkan satu-satu produk, contohnya saham ataupun produk yang mana yang patuh syariah, mana yang boleh kita sebagai Muslim untuk melabur, yang mana tidak boleh. Jika boleh saya kongsikan juga kepada para penonton di sini, di mana jumlah pembukaan akaun sistem depository pusat CDS yang diperlukan bagi menjalankan urus niaga saham tempatan mencecah 218,000 setakat Julai dengan 53,000 daripada dibukanya pada bulan lalu. Kalau kita melihat trend ini semakin hari semakin meningkat, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan trend ini, Tuan? Okey, sebenarnya trend ini disebabkan beberapa faktor. Pada musim COVID-19, ramai yang duduk di rumah, ada yang kena buang kerja, lepas tu ada yang tak ada kerja. So mereka banyak ni menghadap kepada telefon, komputer. So selepas tu mereka cari peluang untuk menambah pendapatan. So nak menjadi peluang pendapatan ni, mereka tahu kaji, mereka jumpa banyak contoh dalam bidang pelaburan adalah mereka tengok contoh kaunter-kaunter kesihatan naik mendadak macam healthcare dan pelancongan di mana saham tu jatuh tapi ada peluang diskaun untuk membeli pada harga yang murah. So mereka mendapati pelabur runcit macam kita pun boleh terlibat dalam tu dan boleh ada peluang untuk mendapat keuntungan dari keadaan ini. Cuma apa yang kita risaukan sekarang ni ialah mengenai penipuan ataupun scammer. Sebab saban hari kalau kita melihat ada sahaja penipuan yang berkaitan dengan pelaburan dan juga dagangan ini. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memahami mengenai pelaburan juga dagangan yang sihat dan juga dijamin? Okey, actually benda ni, that's why kita kena pelaburan ni mesti ada badan yang memantau. Contoh produk di Malaysia macam saham, macam komoditi. Kebanyakan produk Malaysia dipantau oleh Bursa Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti. So ia boleh mengurangkan atau menjauhkan kita dari kena tipu, kena scam. So actually kalau kita nak masuk dalam bidang apa-apa pelaburan dalam saham, kita mesti pergi yang kita yakin lah. Contoh macam bank, pergi ke RHB, CIMB untuk buka akaun, bukan pergi ke tempat-tempat broker-broker yang kita tak kenal dan di luar negara yang kita tak tahu iaitu ada broker tu menipu ke atau tidak. So kita kena pastikan yang ada dijamin oleh kerajaan kita yang selamat. Lagipun kalau kita melihat media sosial juga memainkan peranan yang cukup besar mengenai dengan penipuan ini. Sebab saban hari kalau kita melihat ada sahaja iklan dan iklan mereka juga meyakinkan. Sebab mereka menggunakan figura-figura yang menulis itu mereka pakar keuangan. Jadi berdasarkan apa yang Tuan katakan tadi, di mana sebenarnya untuk kita menyemak kawasan mana untuk pelaburan dan juga perdagangan yang betul ini? Okey, kita boleh actually kalau kita tengok iklan banyak kan. So kita boleh pergi dapatkan maklumat dari Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, kita boleh call adakah ataupun kita boleh tanya sendiri tempat yang macam bank atau remiser yang ada di bank macam ni. Kita pergi contoh macam saya dulu memula saya pergi ke investment bank tu sendiri dan saya tanya apa produk-produk yang dia ada, apa risiko, dia akan terangkan secara teliti produk-produk tu. So
jaranglah kita kena tipu. Ini kita tidak boleh bertanya pada orang yang bukan ahlinya. Kita kena jumpalah orang yang betul-betul ahlinya. Okey. Menyentuh mengenai pelaburan dan juga dagangan, apa peluang dagangan dan juga pelaburan yang kita ada sekarang, Tuan? Okey, macam kita lihat dalam di Bursa Malaysia, dia ada beberapa produk seperti equity, bond, derivative, index dan lain-lain. Tetapi kita ambil sudut dari segi equity market ataupun pasaran saham, walaupun ada sebanyak lebih daripada 1,000 kaunter-kaunter ataupun saham-saham yang diniagakan, tetapi mengikut data pada Mei 2017, sebanyak 75% ataupun 686 kaunter yang telah disyariahkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Jadi untuk golongan Muslim yang takut untuk menceburi bidang ini, takut tak syariah dan sebagainya, sebenarnya anda mempunyai banyak pilihan. Ada 75% kaunter ataupun saham yang patuh syariah yang boleh dipilih untuk membeli. Kalau untuk permulaannya, seperti contoh belia lah, sebab kalau kita boleh lihat belia kini tercari-cari apa sebenarnya peluang yang mereka ada dalam pelaburan dan juga dagangan ini. Bahagian mana yang mungkin mereka boleh ceburi atau lihat yang masih lagi blue ocean, orang cakap? Okey, kebanyakan dalam industri ni ramai yang tahu pasal pasaran saham, tetapi yang menjadi sedikit kurang pendedahan adalah pasaran hadapan. Pasaran hadapan dua hala, seperti pasaran komoditi. Kena tahu dalam derivative market ada satu pasaran nama dia komoditi, pasaran hadapan minyak sawit mentah ataupun kita panggil FCPO. Minyak sawit mentah ni sebenarnya dah 40 tahun, dah lebih 40 tahun diniagakan di Bursa Malaysia, tetapi ramai yang masih belum aware. Pasaran ini telah menjadi satu tanda aras minyak sawit mentah di global, di dunia global. Jadi peluang ini sangat baik kerana dia mempunyai sedikit perbezaan sebab market FCPO ini, derivatif ini mempunyai pasaran dua hala. Dari segi kenaikan kita boleh menjana keuntungan, dari segi if let's say market itu dalam keadaan menurun pun kita boleh menjana keuntungan. Kita boleh contoh dalam keadaan market menaik, kita boleh membeli pada harga yang murah dan menjual pada harga yang tinggi. Pada pasaran yang tengah menurun, kita boleh menjual dulu pada harga yang lebih tinggi, kemudian membeli balik pada harga yang lebih murah. Itu menarik. Sebab kalau dari segi pelaburan ni kita risau bila dia jatuh tu, dengan kita sekali jatuh tersungkur. Tapi yang ini bila dua hala ni, kalau dia naik pun kita ada keuntungannya, kalau jatuh pun kita ada keuntungannya. Betul. Selain daripada pelaburan yang dikatakan tadi, apa lagi di antara pelaburan yang lain dan juga bagaimana untuk kita mendapat keuntungan daripada pelaburan tersebut? Okey, kalau tengok dari sudut equity market ataupun pasaran saham, dia ada dua cara untuk menjana keuntungan. Yang pertama, bila kita memegang satu-satu saham yang berkualiti ini, company-company ataupun syarikat-syarikat ini akan memberikan dividen. Ini adalah salah satu jenis pendapatan, tetapi dia bergantung kepada polisi syarikat tersebut, sama ada dia akan memberi dividen secara tahunan ataupun semi-annually ataupun 2 kali setahun. Dia depends. Keuntungan syarikat itu dikongsikan bersama pelabur yang memegang saham ini. Ini adalah bersifat dividen lah keuntungannya. Manakala yang keduanya, apabila kita membeli satu-satu saham ini dalam keadaan murah dan menjual pada harga yang tinggi, ini kita panggil capital gain ataupun keuntungan modal yang dijanakan. Itu juga merupakan satu keuntungan yang baik. Jadi kepada anda mungkin dah boleh terfikir-fikirlah bagaimana untuk memulakan ataupun kepada mereka yang berminat untuk mencubukan diri pada dalam bidang pelaburan dan juga dagangan ini. Tapi kepada mereka yang baru nak bermula ini, apa asas yang perlu mereka tahu? Okey, asas yang mereka perlu tahu adalah actually kita kena faham technical analysis lah. Technical analysis ni kita boleh belajar untuk mengetahui macam mana kita nak menjangka dia naik atau turun salah satu pasaran. So jika ada yang berminat untuk belajar, anda boleh belajar dengan kami di beranitrade.com. Anda boleh tengok tutorial dan tengok kalau anda ingin memulakan pembelajaran.
dalam bidang. Saya tambah sikit. Dia pelaburan ni kita kena tahu dia adalah bersifat risiko. Jadi macam orang cakap high risk high return. So macam mana kita nak kurangkan risiko tu? Macam mana kita nak kawal risiko tu? Yang tu yang kita kena ada ilmu dulu sebelum melabur. Kita tak boleh sembrono masuk je lepas buka akaun, ikut-ikut kawan ataupun test-test orang kata cuba-cuba sendiri sebab itu yang terjadinya boleh tersungkur dan sebagainya. So bila kita equip diri kita dengan ilmu-ilmu melabur, insya-Allah boleh menjana keuntungan yang baik. Okey, siapa sebenarnya sesuai dalam pelaburan dan juga dagangan ini? Sebab kalau kita perhatikan mereka yang terlibat dalam pelaburan dan juga dagangan ini, kerja mereka ialah menghadap PC ataupun laptop beberapa jam sebab nak tengok graf tu naik turun. Jadi adakah mereka yang mempunyai kerjaya ataupun kejaya ataupun jadual yang begitu padat sesuai dalam industri ini? Bagaimana? Okey, pelajar kami terdiri daripada engineer, doktor pakar dan ramai lagi. So mereka tak perlu menghadap. Yang menghadap ni dia jadi macam orang cakap bekerja jugalah. Bila kita cakap trader, kita kena sifat dia relax. So kita kena tengok, maksud dia tengok market tu, kalau ada entry ataupun peluang untuk menjana keuntungan, kita akan masuk. Kalau tak ada, kita jangan masuk. Nanti dia menambahkan risiko untuk kita rugi. Itu begitu sebenarnya. Jadi tak adalah sebenarnya kita perlu bahagikan masa 24 jam untuk melihat graf tu bagaimana. Kita ada juga masa untuk melakukan aktiviti yang lain. Jadi benda ni mungkin kita boleh jadikan sampingan juga untuk ada pendapatan yang lebih kan. Okey, bercakap juga mengenai pelaburan dan juga dagangan ini. Situasinya di Malaysia kini bagaimana? Macam kalau kita tengok situasi sekarang, ramai yang lebih ingin menceburi pasaran melabur ni disebabkan terjadinya peningkatan yang banyak naik masa COVID-19. Sebab pada masa tu, ialah macam kita tahu kan, ramai yang dibentikan kerja ataupun dikurangkan beban kerja dan orang kata work from home, kerja daripada rumah. So bila kerja daripada rumah ni, mereka banyak masa. Dan mula-mula mencari-cari peluang di mana skeptikalnya pada permulaannya ramai pelabur runcit di luar sana dia ingat macam nak melabur saham ni perlu ada 100,000, 200,000, 1 juta, 2 juta. Tak, setelah mereka mengkaji, mereka mendapati bahawa sebenarnya dengan beberapa ribu saja sudah boleh memula untuk berniaga ataupun berdagang dalam pasaran saham ataupun komoditi ni. Maksudnya pelaburan tu tidaklah perlu besar. Tetapi yang penting kena ada ilmunya. Dia kalau besar-besar pun tak ada ilmu, hilang juga duit tu. Jadi kalau selain daripada bersama dengan tuan berdua juga boleh berkongsi ilmu kepada para penonton, apa lagi sebenarnya sebelum kita nak betul-betul masuk ke dalam industri pelaburan dan juga dagangan ini, apa yang perlu kita fikirkan? Okey, apa yang perlu kita fikirkan? Kita kena fikir risiko lah. Bila cakap pelaburan, mesti ada risiko. So, anda kena faham, anda boleh terima risiko atau tidak. Jika anda seorang yang boleh terima risiko dan anda boleh kena beranilah. Bila datang risiko, di situ datangnya akan boleh dapat keuntungan. Tapi jika anda fikir semata pelaburan, anda fikir ke Pulau Tanah, dalam kalau kita punya fikiran untung saja, itu bahayalah. Adakah perkara ini sesuai bagi mereka yang mahukan ROI yang cepat? ROI cepat tak sesuai. Tak sesuai. Dia kena slow and steady. Memang lambat sikitlah. Itu yang perlu mereka tahulah. Dia senang cerita, orang yang baru, mungkin orang yang dah lama dia akan cepat sampai ROI, tapi orang yang baru bermula, dia memang agak lambat. Kita macam kita menuntut nak faham. Dia macam tangga lah. Slow and step by step. Slow and steady. Jadi mungkin yang anak-anak muda yang baru nak mencubukan diri dalam pelaburan dagangan, sebab kita risau kalau kita lihat di media sosial ramai yang menunjukkan gaya hidup yang sangat mewah disebabkan pelaburan dan juga dagangan. Mungkin kena fikir-fikir dulu. Dia step by step. Dia ada baby step dia. Bukan masuk-masuk terus macam tu. Lagi situ kalau boleh saya tambah sikit. Kita perlu ingat bahawa untuk melabur ni kita perlu gunakan wang ataupun duit lebihan sahaja. Maknanya bukanlah dari segi emergency saving kita ada simpan, yang tu kita nak gunakan untuk pelaburan. So kalau kita ada emergency sakit ke apa ke ataupun ada emergency yang lain, kita dah mempunyai masalah emosi dari segi trading tu sendiri, sebab keperluan yang kita keperluan asas kita yang kita gunakan untuk melabur, itu salah. Sepatutnya duit lebihan yang kita gunakan untuk melabur ni tadi. Itu tips yang sangat penting sebenarnya, kerana ada mungkin yang terlalu fokus ingin menjadi
seorang trader sehingga menggunakan itu saja duit yang dia ada tapi dia labur semua sekali. Kerana mengharapkan janji bulan dan juga bintang tersebut. Jadi apa yang perlu anda fikirkan sekarang ini, pastikan yang melabur itu ataupun dilabur itu ialah duit yang sisa baki lah orang kata. Sebab benda ni long term. Dia tak boleh dapat ROI yang cepat. Baik, terima kasih saya nak ucapkan kepada Tuan Wafi Azzian dan juga Tuan Ahmad Farizul Babu kerana sudi berkongsi bersama dengan kita pelaburan dan juga dagangan patuh syariah pada hari ini. Jadi diharapkan kepada anda di luar sana mendapat manfaat daripada apa yang Tuan berdua kongsikan pada hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama.